tahun berikutnya sebab Nabi sudah pun wafat. Punya tak mau sama, tak mau sama. Nabi punya style, aku tak mau sama. Cuma bezakan kita dengan mereka. Antara perbezaan yang paling besar Nabi buat di Madinatul Munawwarah ialah Nabi mengisytiharkan perang terhadap riba. Yang itulah sistem orang Yahudi cukup tak berkenan dengan Nabi. Sebelum ni orang Yahudi ni, dia ada kitab Taurat. Orang Arab, dia respect orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dianggap orang yang intelek. Orang yang ada kitab, ada ilmu. Diberi jawatan kepada mereka kadang-kadang. Dijadikan penasihat orang Yahudi. Bila mana orang Yahudi ni nak sama, dia bawa sistem perniagaan. Dia buat pinjam kepada orang Arab. Dia minta bayar balik berkali ganda. Itu bisnes mereka. Nabi datang, Nabi isytihar perang terhadap riba. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Nabi isytihar perang. Nabi tak mau sama. Dan sistem itu agak menindas. Sama macam pertikaian tentang tarikh hijrah Nabi. Orang kata tak boleh sama. Nabi pun tak mau sama. Sebab apa? Bila mana kalau kita nak buat tarikh, bila mana Nabi SAW enggak. Umar Al-Khattab, sahabat kata kita jangan pilih tarikh kelahiran Nabi. Sebab tarikh kelahiran Nabi merupakan sama macam orang Nasrani yang memilih tarikh tahun pertama Masihi berdasarkan kelahiran Isa Al-Masih. Okey, tak setuju tak apa. Cadangan berikutnya mereka cadang. Okey, kita pilih tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Bila Nabi jadi Rasul? Bila Nabi jadi Rasul? Ini berapa bulan? Bila surat perlantikan dia? Ada surat tak? Tak ada surat. Dia tak macam orang duk hantar surat dekat JAKIM. Ada orang hantar, Ustaz kawan saya, Ustaz JAKIM, dia hantar. Dia tunjukkan saya gambar. Saya pun tengoklah. Cantik surat tu. Assalamualaikum Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya Muhammad Awang bin sekian telah dilantik menjadi Rasul bagi kawasan Tanjung Karang. Saya ingatkan hari parlimen ke Tanjung Karang ada. Rasul Tanjung Karang ada. Ada surat tu tunjuk, kita tengok. Ya Allah, Nabi tak ada pelantikan melalui surat. Nabi dilantik menjadi Rasul bila mana Jibril alaihissalam datang dan membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana kita ni nuzul Quran. Nuzul Quran berapa bulan? Kita dah sambut 17 Ramadan. Ni KL ke Selangor? KL, patut tak berapa nak ingat. Dia tak cuti. Kalau Selangor dia ingat sikit sebab dia cuti. Tak apa. Ada khilaf lah. Ada kata 21 Ramadan, ada kata 24 Ramadan. Orang kata, sahabat kata tak mau, tak setuju sebab tarikh tu tak berapa nampak impak lagi. Tak nampak satu benda yang besar berlaku dengan pelantikan Nabi menjadi Rasul. Tak berapa nampak hebat. Ada yang cadangkan kita pilih tarikh kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat pada bila? 12 Rabiul Awal. Kita kata tarikh tersebut, tarikh Nabi wafat, itulah kita pilih kalender pertama Islam. Tahun tersebut kita pilih kalender pertama Islam. Maka sahabat Nabi ada yang bangun dan membantah. Dia kata mana mungkin tarikh pemergian Nabi, hari yang cukup sedih bagi kita. Kita nak pilih tarikh tersebut kalender pertama. Nabi ni dia ajak sahabat Nabi jangan niat. Nabi kata jangan niat. Jangan berkacau amalan jahiliah bila orang meninggal. Orang sedih kan. Meninggal orang Arab jahiliah dulu, dia akan koyak baju dia, tepuk-tepuk dada dia. Nabi marah. Jangan buat macam tu, Nabi kata. Nabi ajar sahabat Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kamu datang, kepada Allah kamu kembali. Bukan kau, bukan milik kau, Allah.
Nabi ajar sahabat, anak meninggal jangan terlalu sedih. Walaupun ada sahabat menangis, Nabi pun pernah menangis dengan pemergian Ibrahim anak-anak. Nabi sedih, tapi Nabi ajar jangan terlalu sedih. Sahabat Nabi pun ditarbiyah begitu. Tapi hakikatnya hari kewafatan Nabi tidak ada orang yang tak sedih. Osman bin Affan, dia masuk rumah kunci itu. Hari kewafatan Nabi, orang panggil salam, Osman, bangun Osman. Osman tak jawab salam. Minggu depan orang tanya, wahai Osman, pada hari kewafatan Nabi kami panggil engkau, kenapa engkau tak menyahut? Jawab Osman, bagaimana ingin aku sahut? Kerana aku terlalu sedih dengan pemergian. Orang yang mana Nabi ajar jaga sabar, tiba-tiba pada hari kewafatan Nabi, Umar Al-Khattab terlupa ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Lupa. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah, satu rumah menangis. Pada asalnya mereka kontrol, tak mau menangis. Bila Abu Bakar masuk ke dalam rumah, satu rumah menangis. Orang kata kalau kami sedih, Abu Bakar lagi sedih. Abu Bakar datang dan cium dahi Nabi, cium jenazah Nabi SAW. Abu Bakar bangun. Abu Bakar kata, sesungguhnya aku tidak pernah menghiru bauan yang lebih harum daripada tubuh Nabi SAW. Semua sedih. Takkan tarikh itu nak dipilih tarikh hijrah Nabi SAW. Akhirnya cadangan yang terbaik apabila mereka memilih tahun hijrahnya, hijrah Nabi SAW, tahun itu dianggap tahun pertama kalender Islam, iaitu tahun ke-13 kenabian Nabi SAW. Tahun ke-13 kenabian Nabi. Ada kata satu Muharram, kita tadi satu Muharram tiba mulai kita nyanyi kan. Ada setengah riwayat kata Nabi hijrah pada bulan Safar. Antara pendapat yang kuat juga. Nabi hijrah pada bulan Safar. Kemudian Nabi keluar rumah, Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Ada setengah pendapat kata Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Ini pendapat para ahli sejarah. Tapi kebanyakannya tak sebut satu Muharram. Mereka cuma diklaim Muharram itu sebagai bulan yang sama, lebih kurang macam Januari kita. Lebih kurang macam tu. Jadi dia mengantik Muharram, kita campur datang tu. Kita tak mau bertikai tentang benda ni bila-bila pun. Kalau lah kita semangat kata tak boleh satu Muharram, mestinya kita tak buat kuliah malam ni, betul tak? Kita buat satu Muharram. Tapi tak ada masalah, kita nak cerita roh penghijrahan Nabi. Saya nak cerita daripada permulaan sebelum hijrah. Nabi ni zaman awal Islam, zaman yang cukup teruk bagi Nabi. Nabi duduk di Mekah. Zaman Nabi diseksa teruk. Zaman orang sebut kepada Nabi, Nabi cakap sabar. Duduk di Mekah, orang tengok. Semua orang tengok. Ketika mana Ammar bin Yasir dan Sumayyah ni wanita yang syuhada pertama dalam Islam, orang pertama mati syahid. Zaman awal Islam mula-mula teruk kena. Tuan-tuan, ni nak cerita hijrah hati sebelum kita cerita hijrah tempat Mekah Madinah. Teruk semuanya, kena sula daripada alat kemaluan, tembus di perang. Nabi nampak ataupun tak nampak peristiwa ni agak-agak. Nabi ada di tempat kejadian. Tapi waktu tu Islam lemah. Nabi sebut sabran ahli Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai ahli keluarga Yasir, sesungguhnya dijanjikan bagi kamu syurga Allah. Syurga untuk mereka ni, Nabi janjikan untuk mereka. Dan Allah, Nabi kalau janji syurga Allah. Akhirnya bertobat.
Dalam mata kepala para sahabat, mereka sudah melihat masuk Islam, ini kesannya. Hijrah hati daripada jahiliyah, daripada agama Latta wal Uzza, masuk kepada akidah La ilaha illallah. Akidah yang menolak agama-agama lain, Tuhan-Tuhan lain. Dia bukan akidah yang menceritakan bahawa Allah itu Tuhan kamu, tidak. Tetapi dia menceritakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada beza. Menyebabkan mereka tak dapat nak terima. Dan ada yang berani menerima, sedangkan mereka tengok Sumayyah dibunuh. Khabbab al-Arab. Tuan, Khabbab al-Arab. Khabbab ni orang letak dia di atas bara api. Baringkan dia di atas bara api dengan sebab masuk Islam. Ketika mana orang tanya dia, dah lepas dah berapa tahun sampai zaman Umar Al-Khattab. Khabbab ni dia bukan jenis macam kita, tuan-tuan. Dia tak tunjuk dekat orang ni seksa teruk ni dulu ni, dia tak tunjuk. Sehingga Umar Al-Khattab datang, wahai Khabbab Al-Arab, boleh tak aku nak tengok kesan penyiksaan terhadap engkau pada zaman Nabi SAW? Khabbab ni dia kata, aku tak mau tunjuk. Aku tak mau tunjuk. Dia kata, tapi kau Amirul Mukminin, tak apalah, aku tunjuk sikit dah. Dia pun selak dan dia tunjuk. Umar menangis. Umar menangis. Khabbab, teruknya badan kau. Aku dengar cerita bara api yang kau tidur itu, ketika itu bara api pun terpadam. Siapa yang padam bara api tersebut? Jawab Khabbab al-Arab. Yang memadamkan bara api tersebut adalah darah dan air daripada badan aku sendiri. Khabbab kata, tapi aku tengok sekarang zaman kau Umar, zaman kau Islam dah selesa. Aku takut, aku menyesal. Pasal apa aku tak mati waktu Allah mereka seksa aku. Sekarang dah selesa, aku takut aku tak ada lagi keselesaan di hari akhirat. Sampai begitu dia kata. Orang nampak pesan dia kalau hijrah masuk Islam, orang nampak. Sebab tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setakat nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, no problem. Walaupun pada hakikat orang Arab pada zaman tersebut ianya satu yang amat sukar. Nak hijrah daripada Mekah ke Madinah zaman dulu cukup sukar, 500 km cukup sukar. Tetapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia kata takat nak hijrah daripada Mekah ke Madinah cukup mudah, kerana kami sudah berhijrah dengan satu penghijrahan yang lebih dahsyat. Nabi sedih tak hijrah daripada Mekah ke Madinah? Sedih. Nabi keluar dengan Abu Bakar, Nabi tengok ke belakang. Nabi tengok 2-3 kali pusing belakang. Nabi pusing belakang. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kita nak hijrah, kita tengok depan. Dia tengok Mekah apa lagi. Nabi jawab, wahai Abu Bakar, aku ni sayanglah dekat bumi Mekah. Kalaulah tidak kerana orang Mekah yang menghalau aku keluar, aku tak keluar daripada bumi Mekah. Sayanglah, sedih orang tidak. Bila mana Nabi dengan penyiksaan yang begitu teruk selepas pulang daripada Taif, kita cerita Nabi duduk di Mekah, orang tak mau terima dakwah Nabi. Nabi pergi ke Taif, Nabi kata kut orang Taif nak terima dakwah Nabi. Pipi tuan-tuan sampai di Taif hari pertama 60 km jalan dengan Zaid bin Harithah. Sampai di sana orang baling batu, orang sebut wa yamratu thiyabaka Ka'bah. Wahai Muhammad, engkau jangan koyak-koyak kain Ka'bah. Sebab orang jahiliah dulu, orang bukan Islam dulu, dia Ka'bah dia respect. Dia tak beriman dengan Nabi, dengan Allah, tapi dengan Allah dia faham Tuhan kami mayuqarribuna ila Allah zulfa. Kami sembah ni patung ni untuk dekatkan dengan Allah. Kami pun dengan Kaabah ni benda yang mulia. Ayah kita Ibrahim, itu ayah kita Ibrahim buat. Ada yang terima. Dia kata, kau Muhammad, kau nak koyak kain Kaabah. Keluar engkau daripada Taif. Waktu tu orang baling batu kat Nabi SAW. Nabi balik ke Mekah.
malu Nabi. Orang sebut apa? Oh, ingat duduk dekat Mekah, orang tak mau pergi Taif, orang mau. Orang gelak lah, patah balik. Dia tak cakap lah aku, orang saya orang Kedah, tak minta maaf. Orang Penang dia hak aku lah. Dia kan nak cakap ayu, tak orang kata mengada pula kan. Tak kena dia. Engkau balik daripada Taif, engkau ingat orang Taif nak angkat engkau. Sama orang tak mau angkat engkau. Sedih Nabi, malu Nabi. Tapi Nabi meneruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Nabi sebut kalaulah kerja ini tidak mendatangkan kemurkaan Allah, aku teruskan. Pada tahun 11 kenabian, orang membuat haji. Orang membuat haji. Ada beberapa kemah Nabi senyap-senyap masuk ke dalam kemah orang-orang Madinah. Kadir dah Nabi. Nabi tak pergi kemah orang Yaman, orang Syam yang lain. Nabi pergi kemah orang Madinah. Kenapa Nabi pergi kemah orang Madinah? Orang Madinah, Nabi tahu dia sudah bercampur bertahun dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dia selalu berkelahi dengan kadang-kadang dengan Khazraj, kadang-kadang dengan Aus. Orang Madinah. Orang Yahudi ni dia cakap dekat orang Arab. Apa tak suka kat Yahudi kan, kat kami kan, tak apa. Nanti tak lama lagi datang seorang Rasul, dia nanti geng kami. Dengan apa-apa kami dibunuh. Yahudi tahu tak pasal Nabi akhir zaman? Tahu. Alladhina ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mana kenal anak-anak mereka. Tetapi mereka ni orang Yahudi, dia saja tutup, tak mau cerita orang. Tutup kebenaran. Bila mana Nabi datang daripada bangsa Arab, bukan kaum dia, maka dia cemburu, dia tak mengaku Nabi itu Nabi yang terakhir. Dia tak mengaku. Sedangkan dia cerita kepada orang Arab, Nabi akhir zaman akan datang. Dan Nabi pun pandai, tuan-tuan. Nabi masuk ke dalam kemah orang-orang yang intelek, orang-orang yang bangsawan, orang-orang koprat daripada Madinah. Antaranya sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah dia orang koprat, orang berpengaruh di Madinah. Kenapa Nabi masuk kemah dia? Ada 6 orang. Sebab Nabi tahu orang yang mengaji, orang yang intelek, dia sedia menerima perbezaan pendapat. Orang yang tak mengaji pada orang Quraisy, Nabi pernah duduk di belakang bukit. Nabi kata, kalaulah belakang bukit ni ada tentera nak serang kita, kamu percaya tak? Semua kata percaya. Kalau di belakang bukit ni nanti ada, kalau aku sebut daripada kamu ada Tuhan yang satu, iaitu Allah, kamu percaya tak? Semua kata, Muhammad, kau jangan saya pasal. Dia bukan nak kata kita bincang dulu. Nabi masuk dalam kemah As'ad bin Zurarah. As'ad boleh terima. Sebab itulah betapa pentingnya kita bagi kepada semua orang faham tentang ilmu Allah. Bila dia jadi intelek, dia mudah menerima perbezaan pendapat. Beza pendapat itu biasa tak? Biasa. Tuan tak setuju dengan Tuan Imam? Tuan Imam, masjid ni kata, seorang kata, Tuan Imam, Ramadan ni tarawih, aku tak mau surah lain, aku nak kulhu Allah. Kulhu, dua tu ya. Ada. Tuan Imam kata, ada yang nak apa? Kami nak setengah juzuk Quran, setengah juzuk. Tuan Imam kata kita buat setengah juzuk. Yang kawan dia kata, tak apalah, setengah juzuk pun setengah juzuk lah.
Dia beza pendapat, tak bergaduh, balik dia makan macam meja sekali, tak ada apa. Biasa, beza pendapat. Yang pelik dia, kau tak mau baca kulhu dengan kuliah. Mulai harinya aku tak mau semayang di masjid ni sampai 7 keturunan. Itu yang tu kira, yang tu luar biasa. Perpecahan yang luar biasa. Perbezaan pendapat biasa. Zaman Nabi pun biasa. Orang nak faham semayang asar di tempat Bani Quraizah, itu pun dah berlakunya perbezaan pendapat. Nabi kata dua-dua betul, tak ada masalah, tak gaduh. Dan Nabi waktu sebelum hijrah, Nabi pergi masuk ke dalam kemah As'ad bin Zurarah. Nabi masuk, Nabi duduk dalam dia. Nabi bincang, berdialog dengan As'ad tentang ketuhanan dan kerasulan.